Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, saya Jufazli Syahmat sebagai Kingmaker dalam percaturan kuasa di negara ini ingin membuat pengumuman tergempar berkenaan keputusan rasmi kes Mahkamah Datuk Seri Zahid Hamidi. Pakcik Makcik Oto Arung, benarlah selama ini ramalan politik yang saya telah uar-uarkan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan Datuk Seri Zahid Hamidi kalah dan tewas secara mengejut dalam kes prima facie yang mana membuktikan untuk pusingan pertama Datuk Seri Zahid Hamidi bersalah melakukan 47 pertuduhan jenayah rasuah berprofil tinggi. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, Presiden UMNO yang juga merupakan bekas timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, diarahkan untuk membela diri dalam 47 pertuduhan jenayah pecah amanah, jenayah rasuah dan jenayah pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana puluhan jutaan ringgit yang dirompak daripada Yayasan Akal Budi secara sistematik. Bekas timbalan Perdana Menteri itu diperintahkan berbuat demikian oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Colin Lawrence Sequeira, pada pagi ini. Hakim Perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pihak pendakwaan yang diketuai oleh Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Pendakwa Rakyat bersama pihak PDRN telah menunjukkan terdapat kes prima facie terhadap bekas Menteri Dalam Negeri itu melibatkan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan jenayah rasuah dan 27 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram merompak duit Yayasan Akal Budi. Hari ini ditetapkan untuk keputusan pada akhir kes pendakwaan yang menyaksikan 99 saksi telah memberi keterangan dalam perbicaraan kes Mahkamah Zahid Hamidi yang buat pertama kali bermula pada 18 November 2019 lalu. Maka susulan keputusan kekalahan Zahid Hamidi yang sangat-sangat mengejutkan di seluruh dunia, Peguam Bela Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu Hisham Tepotek memaklumkan mahkamah bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi telah memilih untuk memberikan keterangan bersumpah daripada kandang saksi bagi peringkat pembelaan perbicaraan. Persoalan paling penting, kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi kalah teruk dalam semua pertuduhan jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah merompak, jenayah mencuri, jenayah pengubahan wang haram dalam skandal Yayasan Akal Budi ini. Hal ini kerana ini adalah kes jenayah rompakan berprofil tinggi. Bukti telah berjaya dibentangkan, bukti telah berjaya dikumpul sejak berpuluh-puluh tahun lalu, tetapi Zahid Hamidi tidak menyedari akan perkara ini. Beliau telah dipantau berpuluh-puluh tahun membuat modus operandi, merompak, mencuri, buat jenayah rasuah, buat jenayah pengubahan wang haram dalam satu institusi bernama Yayasan Akal Budi. Saya ingin membongkarkan semula dan memperincikan bukti-bukti kukuh yang menunjukkan Datuk Seri Zahid Hamidi merompak dan mencuri dalam Yayasan Akal Budi sehingga didapati bersalah. Pusingan pertama perbicaraan kes jenayah berprofil tinggi hari ini. Untuk makluman Pakcik Makcik Oto Arung yang cerdik pandai dalam parti UMNO BN, dalam pertuduhan pecah amanah, Zahid Hamidi didakwa menggunakan dana Yayasan Akal Budi untuk membuat 6 pembayaran kad kredit milik persendirian Zahid Hamidi. Zahid Hamidi kantoi membeli polisi insurans kenderaan dan insurans lesen motor persendirian beliau menggunakan duit rompakan Yayasan Akal Budi. Datuk Seri Zahid Hamidi didapati bersalah untuk pusingan pertama dalam kes prima facie hari ini, yang mana Zahid Hamidi kantoi juga membuat kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak PDRM. Zahid Hamidi dituduh melakukan perbuatan jenayah merompak mencuri pecah amanah itu di Effin Bank Berhad, cawangan Jalan Bunus off Jalan Masjid India di Kuala Lumpur
antara 13 Januari 2014 dan 23 Disember 2016 lalu. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Zahid Hamidi didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan membawa hukuman penjara antara 2 tahun dan 20 tahun maksimum serta dengan sebatan dan juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Selain itu, Datuk Seri Zahid Hamidi didapati bersalah dalam kes prima facie untuk 8 pertuduhan jenayah rasuah. Datuk Seri Zahid Hamidi kantoi menerima suapan rasuah daripada 3 firma syarikat iaitu Syarikat Mastoro Kini IT Consultant and Services, Datasonic Group Berhad dan Profound Radiance Sdn Berhad sebagai dorongan untuk Zahid Hamidi sebagai bekas Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi membantu syarikat-syarikat kroninya mendapatkan projek MyEG, membekalkan cip pasport dan dilantik sebagai pengendali pusat sehentik visa migran masing-masing di negara Pakistan dan Nepal. Zahid Hamidi menggunakan Yayasan Akal Budi sebagai institusi orang tengah untuk menerima wang rasuah sewaktu beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan sewaktu beliau menjadi Menteri Dalam Negeri di Putrajaya. Malang dan sangat malang. Bukti-bukti kukuh menunjukkan sememangnya 3 syarikat kroni beliau memberi rasuah kepada Zahid Hamidi melalui Yayasan Akal Budi. Yang bersalah dalam kes ini Zahid Hamidi yang memberikan konsesi projek secara rasuah, memaksa kroni-kroni beliau untuk menyerahkan duit rasuah itu melalui Yayasan Akal Budi atas alasan itu adalah derma dan sumbangan. Tetapi hakim memutuskan hari ini ia adalah rasuah, maka Zahid Hamidi diarah untuk membela diri. Zahid Hamidi dituduh melakukan jenayah rasuah di cawangan Maybank, dataran Maybank di Jalan Ma'ruf Bangsa antara 15 Julai tahun 2016 lalu dan 15 Mac 2018 lalu. Zahid Hamidi didakwa di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga berdepan dengan 27 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi keuangan secara langsung, membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018 lalu. Kesemua perbuatan jenayah pengubahan wang haram itu dilakukan oleh Zahid Hamidi di bank yang sama iaitu Maybank di Jalan Ma'ruf Bangsa Kuala Lumpur dan Marhaba Enterprise Sdn Berhad 179 Jalan Bukit Bintang Kuala Lumpur antara 29 Mac 2016 dan April 2018 lalu. Datuk Seri Zahid Hamidi berhadapan dengan 40 pertuduhan jenayah di Mahkamah Session Shah Alam menerima rasuah daripada sebuah syarikat berhubung sistem visa luar negara yang menjadikan beliau berdepan dengan pertuduhan 87 kes jenayah. Maka ini antara rangkuman dan rumusan kes jenayah berprofil tinggi, bukti-bukti kukuh. Datuk Seri Zahid Hamidi didapati bersalah pusingan pertama yang mana pihak pendakwaan kerajaan Malaysia berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Presiden UMNO itu yang sememangnya bukti kukuh menunjukkan beliau merompak duit dalam Yayasan Akal Budi. Apakah pengajaran daripada kes perbicaraan Mahkamah Datuk Seri Zahid Hamidi? Pengajaran yang pertama, sepandai manapun seorang pemimpin mencuri, merompak, buat jenayah rasuah di negara Malaysia berdaulat ini, mereka tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang dan hukuman yang setimpal mengikut prinsip rule of law, prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Ini adalah karma dan pembalasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Presiden UMNO yang bermaharajalela, yang cukup berani mencuri, merompak, buat jenayah rasuah, buat jenayah pengubahan wang haram, duit anak-anak yatim, duit untuk pembangunan Islam dalam Yayasan Akal Budi. Rupa-rupanya Yayasan Akal Budi itu ditubuhkan untuk pemimpin tersebut merompak, mencuri dengan sangat kenyang di dunia ini.
Saya cukup kagum dengan keputusan yang cukup adil oleh Yang Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, iaitu Hakim Colin Lawrence Sequeira, yang berani menegakkan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mana Datuk Seri Zahid Hamidi is not above the law, is not above the federal constitution. Kes ini bukan kes politik. Kes ini adalah kes jenayah berprofil tinggi. Kes jenayah rasuah berprofil tinggi. Kes jenayah merompak mencuri yang cukup besar dalam sejarah politik Malaysia. Datuk Seri Zahid Hamidi antara satu-satunya pemimpin dunia yang paling banyak didakwa dalam mahkamah. 87 kes jenayah dan hari ini 47 kes jenayah. Paling banyak semua kes Datuk Seri Zahid Hamidi kalah seperti apa yang telah saya umumkan semalam dan beberapa bulan lalu. Benar kata-kata saya tidak pernah berbohong dalam percaturan kuasa ini. Semua apa yang saya katakan adalah benar. Secret information, maklumat sulit di tangan saya telah membuktikan 1001 kebenaran tentang keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Zahid Hamidi yang terbukti beliau kalah hari ini. Ini adalah kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada legasi politik Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dan ini memberi kesan tidak langsung kepada parti UMNO sendiri. Maka saya kira kesan dan implikasi daripada kekalahan tersebut, akar umbi UMNO, lebih 3 juta ahli UMNO pasti akan mendesak Presiden UMNO untuk berundur dan letak jawatan segera akibat kekalahan yang sangat-sangat teruk. 47 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Ini kes sangat besar, sangat banyak, tidak mampu untuk ditanggung oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia, siapapun dalam negara ini boleh merompak, boleh mencuri, boleh buat jenayah rasuah, tetapi apabila anda kantoi dalam Mahkamah Malaysia, anda perlu bersedia untuk disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh. Kita tidak menghalang mana-mana pemimpin untuk merompak, untuk mencuri, untuk menjadi pengkhianat dan petualang dalam negara ini. Tetapi jika anda semua kantoi buat jenayah besar, merompak dan mencuri duit rakyat, duit negara, anda pasti tidak akan dilepaskan. Kerana negara Malaysia adalah negara rule of law. Negara Malaysia adalah negara demokrasi yang berdaulat. Negara Malaysia adalah negara raja berperlembagaan yang cukup berdaulat. Maka oleh sebab itu, saya mengharapkan Datuk Seri Zahid Hamidi dengan kekalahan ini boleh berundur dan letak jawatan sebagai Presiden UMNO demi menjaga nama baik parti UMNO itu sendiri. Untuk melihat UMNO BN itu boleh menang pada PRU 15, boleh menang pada pilihan raya Johor. Suka ataupun tidak, Datuk Seri Zahid Hamidi perlu meletakkan jawatan secara terhormat di hadapan lebih 3 juta ahli UMNO, kerana Datuk Seri Zahid Hamidi sudah didapati kalah teruk dan terbukti bersalah dalam kes prima facie pusingan pertama pembicaraan mahkamah. Kes jenayah berprofil tinggi yang cukup popular di seluruh dunia. 47 kes jenayah Datuk Seri Zahid Hamidi kalah dan tewas dan disaksikan oleh seluruh dunia. Maka akhir kata, saya tahu Datuk Seri Zahid Hamidi menangis, bersedih, terkejut bersama keluarganya. Ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditelan dan didengar. Saya menyokong kerajaan UMNO BN di Putrajaya, tetapi saya tidak menyokong budaya merompak mencuri yang dihalalkan oleh Presiden UMNO itu. Semua ini adalah berdosa besar di dalam Islam. Wahai anak bangsa Melayu, anak Islam yang amat saya sayangi kerana Allah di dalam parti UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi tidak kebal daripada tindakan undang-undang. Datuk Seri Zahid Hamidi hanyalah rakyat biasa. Beliau tidak boleh melanggar undang-undang dan perlembagaan kerana di negara ini merompak, mencuri, buat jenayah rasuah, buat jenayah pengubahan wang haram adalah satu jenayah besar, dan siapa melanggar undang-undang tersebut akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Secara prospek, jika Datuk Seri Zahid Hamidi kalah lagi untuk pusingan kedua dalam proses pembelaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur nanti bagi tahun 2022, saya menjangkakan Datuk Seri Zahid Hamidi akan menerima hukuman penjara lebih 500 tahun untuk 47 kes jenayah ini.
Memang dengar tidak logik, tetapi duit yang dirompak, dicuri, yang dicuci secara haram oleh Zahid dalam Yayasan Akal Budi itu sangat-sangat banyak, bernilai puluhan jutaan ringgit sehingga ratusan jutaan ringgit. Maka inilah katanya, orang tamak selalu rugi. Jangan kita gilakan duit, pangkat dan harta di dunia ini, pakcik-makcik oto arung, biar kita miskin. Jangan kita merompak duit rakyat, duit negara atau duit anak-anak yatim di orang Islam dalam negara Malaysia. Allah telah bersumpah dan berjanji dalam kitab Al-Quran, mana-mana pemimpin yang merompak dan mencuri duit rakyat, duit anak-anak yatim dan harta negaranya akan dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Zahid Hamidi, suka ataupun tidak dengan kekalahan yang sangat-sangat memalukan hari ini, saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik dunia ingin menggesa Datuk Seri Zahid Hamidi untuk beruntuk dan letak jawatan sebagai Presiden UMNO demi menyelamatkan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya Johor nanti. Checkmate and game over. Bapak perompak, bapak penyamun, pengkhianat nombor 1 dalam negara. Game is over, bosku.